也为这个印尼国家祷告， Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. 求你帮助中央政府、地方政府， Kami mohon Tuhan membantu memimpin pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. 特别信主耶稣的弟兄姐妹们， Khususnya untuk orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di Indonesia. 让我们每个人能够做好的见证。 Supaya setiap kami dapat menjadi saksi yang baik. 天父上帝，现在我们要听你的话， Bapa di surga, kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. 求你的圣灵帮忙我们， Kami mohon Roh Kudus menolong kami 能够明白你的真理， untuk mengerti kebenaran firman-Mu 能够执行你的命令， dan menjalankan perintah-Mu 然后传染你的福音。 dan mengabarkan Injil 我 Tuhan 们这样 Yesus. 祈求、祷告、感谢，是奉主耶稣的名。 Kami memohon, berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. Kita berterima kasih pada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berkebaktian di hari Tuhan. 我们感谢主，因为主给我们机会，在主日的时候，我们可以来敬拜主。 Ini merupakan suatu berkat yang paling besar untuk manusia di muka bumi. 这个就是对我们在世界上的人是最大的福。 Karena nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita berkebaktian, yang memimpin adalah Tuhan Yesus. 因为以后如果我们看见主耶稣的时候，我们要在那边机会带领的时候，带领的是主耶稣自己。 Dan kalau orang tidak datang kebaktian di gereja, boleh dikatakan dia tidak mungkin masuk surga, ya. 如果人家没有来教会机会敬拜主，我们可以讲到他们就是不可能会去到天堂。 Jika dia percaya Yesus dan masih hidup di hari Minggu, pasti dia ke gereja. 如果他相信了耶稣，但是他还在活在世界上，他一定会来到教会敬拜主。 Di Indonesia, Presiden Jokowi memimpin rapat semua menteri 1 bulan 1 kali. 在印尼，我们那个Jokowi总统他带领开会，他全部的那个公部人部长一定会参加。 Tidak boleh ada menteri yang tidak hadir dan izin, ya. 不可以有部长没有参加，或者讲他不能参加。 Ada satu kesaksian. 有一个见证， Seorang menteri dia baru tiba di Amerika. 有一个部长他刚刚去到美国， Dikatakan 2 hari lagi ada rapat paripurna kabinet, semua menteri harus hadir. 然后在2天以后讲到有大会啊，每一个部长一定要参加。 Dia mau minta izin. 他要讲他不能参加， Tidak boleh ada izin. 不可以的。 Dia baru sampai Amerika, dia harus terbang lagi ke Jakarta untuk ikut rapat itu. 虽然他刚刚去到美国，但是他一定要马上飞回去加拿大来参加这个会。 Hari Minggu juga demikian, ya. 礼拜天也同样。 Kita orang Kristen tidak boleh tidak datang kebaktian. 我们信主的人啊，不可以没有来到教会敬拜主， Tidak ada yang bisa kasih kita izin, ya. 没有人家给我们批准不可以参加。 Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesuslah yang mendirikan gerejanya. 今天我们要学习主耶稣自己建立他的教会， Dan gereja ini juga didirikan oleh Tuhan Yesus. 我们的这个教会也主耶稣自己建立的。 Setelah dia mendirikan gereja, Tuhan Yesus memberikan hadiah kepada gereja. 当主耶稣建立好他的教会啊，他给他的教会礼物。 Apa hadiahnya kepada kita semua? 他给我们全部人的礼物是什么？ Selain kita bisa percaya Yesus dan mempunyai hidup kekal, 除了我们能够相信他，我们得了那个永生， kita diberi Alkitab. 他给我们圣经， Kemudian kita diberi pengabar-pengabar Injil. 他也给我们很多传福音者， Kita diberi juga gembala, 他也给我们那个牧者人， bahkan guru. 还有老师教人的。 Dan kita melihat juga dia memberikan kepada gereja sekolah Alkitab. 他也给教会那个神学
圣经学校。 Nah, kita tahu ya, kalau mau jadi dokter ada sekolah dokter. 我们知道，如果一个人要做医生，他一定要去念医生的书； Mau jadi polisi, sekolah polisi. 还要做警察，也是要去念那个警察的 Dan 书。 kalau mau menjadi orang Kristen yang baik, harus sekolah Alkitab. 所以，如果要成为好的基督徒，我们必定要进入这个圣经学校。 Dan Tuhan Yesus juga waktu hidup 3,5 tahun melayani, dia mendirikan sekolah Alkitab dengan begitu banyak murid. 主耶稣在他3年半之内侍奉的时候，他也是建立了他的圣经学校，他也是有很多门徒。 Jadi Tuhan Yesus mendirikan gereja-gerejanya. 所以，第一，主耶稣建立他很多教会； Yang kedua, dia mendirikan sekolah Alkitabnya. 第二，他也是建立他的圣经学校。 Sudah berapa tahun gereja Tuhan Yesus ini didirikan oleh dia? 有多久了？主耶稣建立了他的教会， Sudah 1992 tahun ya. 已经有1992年了。 Kenapa begitu? 为什么这样？ Sekarang tahun 2022. 现在是2022年， Dan Tuhan Yesus naik ke surga tahun 30. 主耶稣升天的时候是在30年。 Kalau kita kurangi 2022 dengan 30, hasilnya 1992. 如果我们把这个2022减少30年，就是成为1992年。 Ini merupakan gereja yang tua sekali loh. 所以这个就是成为很旧的、很老的教会了。 Tidak ada di dunia ini yang lebih tua daripada gereja ya. 没有别个东西比教会更加旧、更加 Kenapa 老。 begitu ya? 为什么这样？ Indonesia saja tahun ini merdeka 77 tahun ya. 印尼在今年呢，已经独立了77年。 Singapura itu baru merdeka 57 tahun. 新加坡独立了已经有57年。 Dan Inggris itu kerajaannya baru sekitar 1000 tahun loh di muka bumi ini. 然后这个英国在这个世界上啊，刚刚有 1000 tahun. 1000年了。 Dan gereja lebih tua dari semua negara, semua kerajaan yang ada di muka bumi. 教会在这个世界上比全部的国家、全部的国度有比他们老 Dan 旧。 apa yang ingin dicapai oleh orang Indonesia ya? 但是印尼人的目的是什么呢？ Tujuannya yang terakhir adalah ketika Indonesia berulang tahun kemerdekaan yang ke-100, 印尼的目的就是他要等到他们在独立了100年的时候， kita menjadi negara nomor 5 di dunia. 他们要希望这个印尼成为第5，在这个世界上第5的 Pokja. 国家， Ini tujuan Indonesia loh. 第5国家。 Ya. 就是 Di dalam bidang ekonomi ya, nomor 5 di dunia. 就是他要成为第5的国家，在这个经济的方面。 Dan kita lihat apa tujuan dari gereja yang Tuhan Yesus dirikan ya. 但是现在我们要看主耶稣建立的教会，它的目的是什么？ Dan kita telah membaca ayat 1 sampai 12 Kisah Rasul pasal 19. 我们已经读了那个《使徒行传》第19章1到12节。 Kita bisa bagi menjadi 2 bagian. 这一段圣经我们可以分到2段， Ayat 1 sampai 7 dan ayat 8 sampai 12. 第一段就是从1节到7节，然后第二段就是在从8节到12节。 Bagaimana Tuhan Yesus sekarang dia juga masih mendirikan gereja. 我们要看主耶稣怎么样在现在的世代也是一直在建立教会。 Nah, gereja adalah orang-orang yang percaya pada Yesus ya. 教会啊，就是有人来信耶稣的人， Dipanggil keluar dari dosa supaya bertobat dan percaya Yesus, itulah gereja ya. 教会啊，就是人啊被耶稣呼召出来啊，从那个黑暗中啊来信他，来去到光。 Dan ini terus berlangsung ya dari Tuhan Yesus, para rasul, dan terus sampai hari ini kepada kita ya. 这个事情就是一直发生，从主耶稣的时代到现在的时代。 Dan
pasti demikian terjadinya ya. 就是这样举行下去 Yaitu。ada orang yang percaya Yesus lebih dulu, membawa kita percaya Yesus, baru kita bisa percaya Yesus. 就是说，我们能够信耶稣，一定是比我们以前有人家信了耶稣，带我们认识耶稣，我们才能够信耶稣。 Saya mengingat ya, ayah saya sekarang umurnya sudah 92 tahun. 我觉得好像我父亲现在他已经92岁， Dan dia bisa percaya Yesus, kenapa? Karena ada orang Amerika datang ke Nangapino memberitakan Yesus di Nangapino, dan banyak orang Nangapino percaya Yesus. 怎么样？我父亲能够信耶稣，就是因为以前有那个美国的教士去到那个南那边传福音，然后他能够信耶稣，和很多那个南那边的人也是能够进。 Dan dia percaya Yesus, dan dia membawa anak-anaknya percaya Yesus. 所以他信了耶稣，他也是带他孩子们信耶稣。 Dan sekarang kami percaya Yesus, kami juga berusaha membawa anak-anak kami percaya Yesus. 现在我们信了耶稣，我们也是尽量要带领我们的孩子来信耶稣。 Dan kalau kita percaya Yesus, 如果我们信了耶稣， maka kita akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya loh. 所以我们一定会跟耶稣永永远远一起 Tinggal di Yerusalem baru. 住在那个耶路撒冷的新的耶路撒冷。 Ini lebih penting daripada tujuan negara Indonesia ya. 这个的目的比我们印尼的目的更加好， Karena ini kekal. 因为这个是永远的。 Kalau tujuan di dunia ini itu sementara. 这个世界上的目的是暂时的， Tetapi tujuan dari Tuhan Yesus itu selama-lamanya. 但是主耶稣的目的是永永远远 Begitu 的。 kamu membawa satu orang percaya Yesus, 当你能够带领一个人信了耶稣， maka orang itu akan bersama-sama hidup dengan Yesus, dengan kita di sorga selama-lamanya. 所以那个人必定跟耶稣和我们一起永永远远住在那个天国。 Nah, bagian yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. 所以第一段就是我们要看主耶稣怎么样建立他教会。 Ada pelayanan di dalam gereja ya. 第一，这就是说有在教会里面的侍奉， Dari ayat 1 sampai 7. 就是从第一节到 Ada 第七节。 3 hal yang bisa kita pelajari. 在这一段，我们有3个功课可以学习。 Ayat 1 dimulai bahwa Apolos itu Tuhan Yesus kirim ke kota Korintus. 第一节告诉我们，这个亚波罗被 Tuhan Yesus kirim ke kota 主 Korintus. 耶稣差派到那个哥林多。 Nah, Korintus adalah kota yang penting di Eropa ya. 哥林多这就是一个很重要的城市，在那个欧洲。 Di Korintus ini banyak orang-orang dari seluruh dunia datang ke situ berdagang ya. 所以在这个哥林多的城市，很多人，这世界的人去到那边做生意哈。 Dan di situ juga ada pertandingan olahraga yang paling terkenal di dunia pada saat itu. 在那个时候，在那边也是有很出名的那个运动。 Dan kita tahu ya, gereja Korintus itu gereja yang penting di Perjanjian Baru. 我们也知道这个哥林多的教会也是很重要的一个教会，在那个新约圣经。 Karena kota Korintus penting di Eropa. 因为这个哥林多的城市是很重要，在那个欧洲。 Dan Alkitab juga mengatakan Tuhan Yesus mengirim Paulus untuk datang ke Efesus. 圣经也告诉我们，主耶稣也差派保罗 Ke kota Efesus. 到以弗所。 Efesus juga kota yang penting, tapi bukan di Eropa, tapi di Asia. 以弗所也是一个很重要的城市，但是不是在欧洲，是在亚洲。 Kenapa? Karena di kota ini juga banyak orang dari seluruh dunia datang ke Efesus. 为什么重要？因为在这个城市也是有很多世界人来到这个以弗所。 Bahkan di situ ada satu kuil yang paling terkenal di dunia pada saat itu. 并且在那个时代啊，在那边有一个很出名的那个庙啊，神庙， Namanya Artemis ya. 它的名字叫 Artemis 什么啊？ Kita melihat ya bahwa Rasul Paulus ya dikirim ke Efesus. 所以我们看见保罗被差派到以弗所。 Dan kita tahu sebelumnya Paulus pernah sampai di kota Efesus paling tidak 2 kali ya. 我们知道以前他已经去到这个以弗所，保罗已经去到以弗所2次。 Paling
pada saat dia datang ke sana, orang minta dia tinggal di situ. 那时候当他去到那边，那边的人留他，叫他住下来， Di pasal 18 sudah kita pelajari. 就是在我们写过的在18章。 Tetapi dia tidak bisa tinggal lebih lama. 但是那时候他不能再住下去， Dia pergi ke Yerusalem 他就去到那个耶路撒冷， untuk merayakan hari Pentakosta. 要来参加那个五旬节。 Dan dia berharap di Yerusalem bisa bertemu dengan Petrus dan kawan-kawan. 他希望他去到耶路撒冷，他能够见到那个彼得和他的门的。 Karena zaman dulu itu tidak ada WA, tidak ada telepon, tidak ada ya. 因为以前还没有那个电话，没有那个手提电话。 Jadi kalau dia mau bercerita kepada Petrus dan kawan-kawan tentang pelayanan dia di Asia, Eropa, dia harus bertemu dan mereka di kota Yerusalem. 所以如果他要跟他们分享关于他的侍奉在亚洲或者在那个欧洲，他一定要见到他们。 Kenapa? Karena Tuhan Yesus berpesan orang Yahudi kalau hari Paskah harus ada di Yerusalem. 因为他知道主耶稣已经交代啊，犹大人啊，在五旬节的时候一定要去到耶路撒冷， Dan Petrus pasti ada di situ. 所以他知道彼得一定有在那边。 Dan juga Yakobus, adik Yesus juga ada di situ. 雅各就是主耶稣的弟弟，也有在那 Dia 边， mau datang bertemu dengan mereka. 所以保罗要去到那边来见他们。 Kenapa dia mau bertemu mereka? 为什么他要见他们？ Karena dia mau bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah memakai dia mengabarkan Injil. 因为他要跟他们分享，告诉他们主耶稣一定利用他在他的侍奉里面， Bukan hanya di Asia, tapi sampai Eropa loh. 在不是单单在亚洲的侍奉，但是已经侍奉到那个欧洲。 Dan yang percaya Yesus bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang kulitnya putih. 信了耶稣的人啊，不是单单那个犹大人，但是也是那个白皮人， Seperti Dr. Lukas, 好像那个路加医生、 seperti Titus. 提多， Itu orang kulit putih. 他们就是白皮人。 Dan Paulus ingin berkata hal ini kepada para rasul di Yerusalem. 所以保罗很想要告诉这个事情给那个门徒听， Supaya mereka tahu bahwa amanat Yesus, perintah Yesus itu bisa dilaksanakan. 要使到他们知道主耶稣的那个大使命啊，能够执行。 Kita juga hari ini belajar kisah rasul, kita harus yakin, percaya amanat Tuhan Yesus bisa kita lakukan loh. 今天我们信了耶稣的人，我们也是要相信，我们要肯定这个主耶稣的大使命，我们能够执行下去。 Dan pelajaran pertama, Rasul Paulus itu datang ke Efesus. 所以第一的功课就是主耶稣去到以弗所，保罗去到以弗所， Kenapa harus datang ya? 为什么他必定要去呢？ Kenapa enggak meeting dengan Zoom aja ya? Zoom. 为什么他要本人去到那边，不是用那个 Zoom 就好了？ Harus datang secara personal kepada orang itu. 啊，他自己必定要去到那边见他们。 Saya paling nggak percaya itu kebaktian Zoom ya. 我最不相信啊，如果我们敬拜主通过那个 Zoom 哈， Apalagi kebaktian online gitu. 或者用那个 Internet 还是什么来敬拜主。 Nah kalau COVID ini sudah melandai, ya kita datang kebaktian. 如果这个病毒已经比较少，我们可以来到教会嘛。 Kalau ada anak-anak Tuhan yang masih takut ke gereja, itu imannya kecil saya rasa ya. 如果还有上帝的孩子们，他们还很怕这个病啊，有可能他们的信心是很小。 Nah anak-anak yang sekolah online itu menjadi ya anak-anak yang lebih bandel saya rasa ya. 很多小孩子用这个上网念书的时候啊，我看到啊，在我的注意啊，他们变了比较顽皮， Hanya mau lihat gadget-gadgetnya aja gitu loh. 常常他们就要看他们的那个手提电话。 Orang tua memanggil dia pun mungkin nggak jawab, hanya mau lihat itu HP-nya gitu. 老人家叫他的名，他也没有应，他单单就是看他的手提 Jadi 电话。 Paulus datang ke Efesus ya, 所以 itu 第 yang 一 pertama ya. 的功课就是保罗去到以弗所， Seperti Yesus waktu dia bangkit, dia juga datang kepada murid-muridnya. 好像主耶稣一样，当他复活的时候，他也是来探访他的门徒。 Kalau kita nggak datang pada orang itu, kita nggak bisa ya membawa dia lebih dekat dengan Yesus. 如果我们有去到那个人的地方啊，我们不能来带那个人更加亲密跟耶稣。 Dan pada saat Paulus datang ke Efesus,
当保罗去到以弗所的时候， Alkitab mengatakan dia bertemu dengan murid-murid di situ ya. 圣经讲他看见了门徒们， Dan bukan hanya satu loh. 不是单单一个。 Di situ dikatakan ada 12 murid. 那边说有12个人， Dan kita melihat yang kedua bukan hanya datang, dia harus dewasakan murid-murid yang ada di gereja Efesus. 第二的功课我们看啊，他不是单单本人要去，但是他也是增长那个信徒们门徒们的信心。 Dan kita juga pada saat ini membesuk ya orang percaya. 好像现在我们也是有探访， Dan waktu kita membesuk, apa yang kita lakukan ya? 当我们探访的时候，我们做了什么？ Kita membacakan Alkitab, 我们读圣经给他们听， mengajak mereka bernyanyi ya, 带领他们唱歌 dan berdoa. 和那个祷告。 Dan kita bertanya pada mereka 我们也问他们 keadaan mereka. 管理他们的情况。 Ya, minggu lalu kami baru besuk di gang ini ya, Mitra ya, yang dekat di sini. 上个星期我们刚刚探访这个米拉的地方， Sampai ujung gang itu ya. 我们去到那个港最后的， Ternyata ada satu ibu yang mengatakan ada putrinya mau datang ke gereja ya. 有一个妇女跟我们讲，她有一个女孩子要来教会。 Dan memang pada hari Jumat dia sudah datang CMC. 感谢主，礼拜五的时候啊，她真的来。 Kalau kami tidak datang, dia nggak mungkin datang. 如果 Kira-kira 我们没有 begitu. 去探访她，不可能她会来。 Kita nggak bisa tahu apa yang diperlukan ibu ini secara rohani. 如果我们没有去探访啊，我们不能知道啊，这个妇女人的需要，在属灵的需要是什么。 Jadi kita datang untuk mendewasakan murid-murid yang sudah percaya. 所以我们必定要去到啊，要带领那个已经信了的门徒们的信心，要帮他们增长。 Nah, bagaimana Paulus mendewasakan mereka? 所以现在保罗怎么样带领他们的信心增长呢？ Paulus sendiri sudah harus dewasa rohani baru bisa membawa orang menjadi dewasa. 第一，当然保罗自己的属灵要先增长了，他才能够带领别人。 Seperti kita ya, orang dewasa baru bisa membesarkan anak kecil sehingga dia bisa menjadi dewasa. 就好像我们已经成为那个增长的人，我们才能够带小孩子们增长。 Nah, gereja ini juga sama ya, orang Kristen yang sudah dewasa harus membawa yang belum dewasa supaya dewasa. 在教会里面也同样啊，我们已经增长在那个属灵里面的人，一定要带领别个人。 Apa buktinya kamu sudah dewasa ya? 什么是他的证明？你已经有那个属灵的增长呢？ Sederhana saja ya tesnya ya. 就是很简单的。 Waktu gereja kita bersama menyanyi, kamu menyanyi, 当我们唱诗赞美主的时候，本来你们也唱， kalau kamu nggak menyanyi berarti kamu belum dewasa rohaninya. 如果 Gampang 你 ya 不参 lihatnya 加 ya. 唱歌赞美主，你就可以说到你是还没有增长的。 Yang kedua, waktu dikatakan ayo baca Alkitab, 第二，我们一起来打开圣经，读圣经。 kamu membaca Alkitab bisa buka Alkitab. 然后我们看到哦，你能够开圣经，你知道怎么样开圣经？ Seperti di sekolah Kristen Calvary. 好像在那个接列的基督教学校， Dan anak-anak SD disuruh buka buku, dia harus buka buku. 那个小学的小孩子，我们叫他打开书本第几面。 Kalau kita suruh dia buka buku, dia nggak buka buku, kira-kira gurunya marah nggak? 如果我们叫那个小孩子们打开几面，他不会，你感觉到他的老师会怎么样？ Itulah sederhana ya untuk melihat kita dewasa nggak. 所以这个就是很简单的方法来看我们，或者有没有增长了。 Nah, Paulus bertanya pada murid-murid itu, 所以保罗就问那个门徒： kamu sudah percaya Yesus? 你们信了耶稣？ Kamu sudah terima Roh Kudus belum? 但是你们接受了那个圣灵吗？ Mereka bilang, kami nggak pernah dengar ada Roh Kudus ya. 他们就回答说：我们没有听过什么是圣灵。 Kemudian Paulus berkata, dengan baptisan apa kamu dibaptis? 然后保罗就再问他们：你们受洗是受什么洗？ Mereka mengatakan baptisan Yohanes. 他们就讲：我们受的洗就是约翰的洗。 Dan Paulus mengatakan itu baptisan pertobatan. 保罗就跟他们讲，那个约翰的洗就是
悔改的洗， Itu belum cukup. 那个不够， Kamu harus ya percaya pada Yesus yang datang setelah Yohanes. 你必定要相信耶稣，他是约翰以后来的， Yaitu Tuhan Yesus ya. 就是主耶稣自己。 Dan akhirnya mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus ya. 后来保罗就奉主耶稣的名，帮他们受洗。 Itu bukan kita sekarang ya, kalau sudah dibaptis ulang, bukan begitu ya. Sekarang banyak gereja suka membaptis ulang orang ya. 保罗这样做不是说他们已经受了洗，然后他们再重复再受洗， Karena 不是 sebelumnya mereka belum pernah dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, belum pernah. 因为还没有的时候，他们还没有经过这个奉耶稣的名受洗，所以保罗必定要做那个东西。 Dan mereka dibaptis ya sesuai dengan ya perintah Tuhan Yesus. 所以保罗必定要做照主耶稣的命令，被他们奉他的名来受洗。 Datang ke gereja, yang kedua ya, dewasakan orang-orang yang ada di gereja. 所以第一，刚才就是要来到教会，然后第二要把那个信徒们的信心增长。 Yang ketiga, 第三的， doakan orang-orang yang sudah didewasakan supaya menerima karunia rohani. 就是要为那个已经增长的人为他们祷告。 Nah, mendoakan orang tuh nggak gampang ya. 为人家祷告不是很容易的。 Karena kalau kita berdoa untuk orang tuh nggak tahu kita mendoakan dia loh. 因为如果我们为一个人祷告啊，不一定那个人知道我们为他祷告。 Hanya Tuhan yang tahu kita mendoakan orang itu. 单单上帝知道我们为那个人祷 Tuhan 告。 pasti membalas ya kita yang mendoakan saudara-saudara kita dengan rajin. 神一定会报答我们。如果我们很勤劳为我们的弟兄姐妹们祷告， Waktu kita berdoa untuk orang lain, apa yang kita doakan ya? 当我们为一个人祷告，我们祷告的是什么？ Memang kita boleh berdoa supaya mereka mempunyai tubuh yang sehat. 本来我们不错，如果我们为那个人祷告，我们求上帝给他健康的身体。 Kalau sakit mohon Tuhan 如 sembuhkan. 果他生病，我们求上帝医治他。 Tapi yang di sini yang Paulus doakan supaya orang-orang Kristen di Efesus menerima karunia Roh Kudus. 但是这里保罗为他们祷告，就是保罗求上帝给这个以弗所的信徒们恩赦。 Dan kita lihat ya Paulus itu mendapatkan begitu banyak karunia dari Tuhan ya. 我们已经看见这个保罗自己，他已经接受了很多的恩赦从上帝来 Bahkan 的。 dikatakan di Alkitab dia punya karunia untuk menyembuhkan orang dengan sapu tangannya loh. 而且圣经告诉我们，他得到的恩赦啊，他的手经啊，能够医治人家的病。 Seperti Petrus ya, bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. 就好像彼得他 Tadi ingat. 他的因言能够医治人家 Dan。 sekarang Paulus sapu tangan dia, kalau dibawa kepada orang sakit itu bisa sembuh. Kalau orang itu kerasukan setan, setannya itu keluar karena ada mujizat Yesus di situ. 就同样，这个保罗他的手经而已就能够医治人家的病。如果人家带他的手经给那个生病的人，那个病一定会得医治。然后他的手经也能够赶那个邪灵。 Itu hanya satu karunia dari 9 karunia loh yang diajarkan di kitab Korintus ya, hanya 这 satu 个 loh. 这个就是单单其中从那个9样的恩赦。 Dan ada karunia-karunia lain yang bisa diberikan pada orang percaya. 所以还有其他很多的那个恩赦能够给那个信徒的人。 Nah, bagaimana karunia ini bisa diberikan pada mereka? 所以这样的恩赦怎么样能够给他们呢？ Yaitu pada saat Paulus berdoa dengan menumpangkan tangan pada mereka. 就是要当保罗用按手来为他们祷告的时候， Makanya setiap akhir kebaktian ada doa berkat ya. 所以我们聚会的时候啊，在最后的时候，你看那个牧师会按手为Ini 给， penting sekali ya. 这个是很重要。 Kenapa penting? 为什么？ Karena ada gereja sebelum doa berkat mereka udah bubar ya, udah keluar dari ruangan ini. 因为有很多教会啊，当那个牧师还没有按手接受这个祷告的时候，很多信徒他们就已经回家了。 Mereka berpikir lagu yang terakhir udah boleh keluar ya.
Setelah 他们以为 ya menyanyi lagu terakhir, belum biasa tunggu doa berkat, mereka udah bubar. 他们以为唱了那个最后的一个诗歌，不用等那个祝福的祷告就可以回家 Karena 了， mereka mau cari parkir, mau keluar dari parkir cepat-cepat. 因为他们要快快回家， Nggak boleh ya. 不可以的。 Itu adalah puncak dari kebaktian. 祝福祷告啊，就是那个聚会的最重要的一点， Diberkati dengan tangan yang diangkat oleh hamba Tuhan yang sudah Tuhan tentukan. 就是我们来接受那个上帝已经规定他的仆人的福给我们。 Kenapa Paulus menumpangkan tangan kan? 所以为什么保罗要按手呢？ Karena Tuhan Yesus waktu dia naik ke sorga begini dia naiknya surganya. 因为主耶稣当他升天的时候，他也是这样举行他的手。 Tuhan Yesus naik ke surga bukan tangannya masuk kantong begini loh. Atau begini loh. Enggak, tangannya begini. 所以当主耶稣升天的时候，他手是这样啊，他没有放在别位。 Enggak ada ya di agama lain yang Tuhannya terus memberkati mereka kecuali Yesus loh. 所以没有别个宗教啊告诉我们像耶稣一样啊，他一直就是祝福我们。 Kalau orang Kristen hari Minggu nggak datang ke gereja, kamu pikir dia punya berkat? 所以如果基督徒他礼拜天没有来聚会，你想一想他有没有福？ Mana mungkin? 不可能的， Omong kosong ya. 讲骗话。 Nah, waktu Paulus menumpangkan tangan, 所以当保罗按手的时候， berdoa untuk mereka, 为他们祷告的时候， Tuhan memberikan 2 karunia kepada 12 orang itu. 上帝马上给那12个人2样的恩赐， Yaitu mereka bisa berbicara bahasa asing tanpa perlu belajar. 忽然间我们还没有学过的东西，就是他们忽然间会讲那个外语呀、 Seperti di peristiwa Pentakosta di Yerusalem. 就好像在那个耶路撒冷发生那个五旬节的时候的。 Kenapa sekarang khotbah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin ya? 为什么现在这个道我会翻译到那个华语？ Dulu saya juga nggak tahu Mandarin ya. 以前我们也不能讲啊，不能说华 Di 语。 Nangapino mana ada orang berbicara bahasa Mandarin? 在宾路那边，我们哪里有人家讲华语？ Paling-paling bahasa Hakka, bahasa Dayak ya, bahasa Indonesia. 最多就是有人家讲客家话，讲那个达雅话，还有印尼话。 Jadi waktu saya ke Jawa, 但是当我去爪哇地的时 gereja 候， di Jawa itu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. 在爪哇地啊，很多教会啊，就是用印尼话，然后翻译到那个华语。 Karena saya bisa Hakka, 因为我呀的转道是讲客家话的 dan 人， saya lama-lama mendengarkan Mandarin yang diterjemahkan, lama-lama saya bisa loh. 然后因为很常这样听那个翻译在华语啊，久听了我就会了。 Kenapa kita mau belajar bahasa Mandarin ya? 所以现在为什么我们要学那个华语呢？ Kamu kalau lihat statistik, 如果我们看那个表格哈 orang yang percaya Yesus 信耶稣的人， paling banyak itu di Amerika ya. 信耶稣的人在这个世界上最多，第一就是在美国， Kira-kira 200 juta lebih ya menurut statistik ya, menurut KTP ya. 大概有2000亿多， Kemudian Rusia ada 100 juta. 然后在苏联也是有100 Iya, 亿 iya. Dan yang lebih menarik di Tiongkok ya, ada 60 juta orang Kristen loh, Tiongkok loh. 但是很奇怪的啊，在那个中国啊有60亿， 6万, 6千万. 60 juta itu 6千万. 人信主的。 Artinya orang Tiongkok itu rajin memberitakan Injil di Tiongkok loh. 意思说，这个中国的人啊，信徒们他们很勤劳去传福音 Nah。kalau kita bisa Mandarin, nanti kita bisa ke Tiongkok kabarkan Injil. 如果 Itu 我们能够 tujuannya. 讲华语，我们有一天也可能可以去到中国传福音。 Nah kalau kita bisa Mandarin, kita bisa ke Malaysia, kita bisa ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, ya berbicara dengan orang dalam bahasa Mandarin. 所以，如果我们会讲华语啊，有一天可能我们可以去到马来西亚，去到香港，去到台湾，去到新加坡传福音。 Ya itu tujuannya ya, 这个就是我们的目的， bukan untuk gagah-gagahan ya. 不是要来表现我们 Supaya kita semua belajar ya bahasa asing 就是要我们每一个人来学外语， untuk memberitakan Injil.
目的就是要来传福音。 Inilah 12 orang tiba-tiba bisa berbicara bahasa asing. 所以那个12个门徒啊，忽然间他们会讲那个外语啊。 Yang kedua, mereka bisa berkhotbah loh, menyampaikan firman loh. 第二的恩赐啊，忽然间他们也是能够讲语言啊，他们能够讲道啊。 Kemungkinan mereka dengan bahasa Korea berbicara tentang Tuhan Yesus. 可能他们是用韩国话来讲关于耶稣。 Nah sekarang bukan hanya Paulus yang bisa, ya ada 12 orang yang bisa ya bahasa asing dan menyampaikan firman. 所以那时候不是单单保罗自己会了，其他的那个12个人，他们也是能够讲另外的那个语 Ini 了。 pelajaran ketiga, pelayanan dalam gereja. 所以这个就是第3点功课，管理这个教会里面的侍奉。 Yang pertama, Paulus datang ke Efesus. 第二，保罗去到以弗所。 Pertama. 第一， Yang kedua, dia dewasakan orang di situ. 第二，他把那边的人带领他们增长在属灵里 Mereka 面。 tidak tahu Roh Kudus, mereka diberi pengajaran tentang Roh Kudus dan Tuhan Yesus. 当他们不知道管理圣灵，他告诉要教他们管理那个圣灵。 Yang ketiga, 第三， doakan mereka 为他们祷告， supaya mereka menerima karunia dari Roh Kudus. 直到他们从那个圣灵得到那个恩赐。 Itu pelayanan di dalam gereja ya. 所以那3点就是管理在教会里面的侍 Saya 奉。 sudah sering katakan zaman itu gereja tidak sebesar sekarang ya. 我常常有提过，以前的教会啊，不像现在的教会是很大很大的。 Gereja itu di rumah-rumah mereka loh. 在那时候时代的教会是在人家的家里面， Jadi pelayanan dalam gereja sudah dilakukan dengan baik ya. 所以在教会里面的侍奉已经做到很好了。 Pelajaran yang kedua 今天第2的功课 dari ayat 8 sampai 12. 就是从第8节到12节， Itu pelayanan Rasul Paulus di luar gereja. 就是管理保罗在教会外面啊以外的侍奉。 Nah kalau hamba Tuhan hanya melayani dalam gereja tidak cukup. 所以上帝的仆人啊，如果单单在教会里面侍奉是不够的， Apalagi sekarang hamba Tuhan hanya melayani dengan kamera loh. 特别在现在啊，很多上帝的仆人啊，单单在那个照相机里面侍奉， Sudah direkam video, upload udah, dia nggak mau tahu yang lain. 他录起来啊，用 video， 然后他放在 YouTube， 他就好了，他不知道。 Kalau mau ketemu dia harus bikin janji dulu, Pak. Jam sekian ketemu boleh nggak Pak? Gitu loh. 如果要他要跟他约啊几点啊，打电话给他几点才能够约他。 Misalnya habis kebaktian, ada anggota yang ketemu gembalanya nggak bisa kalau nggak janji dulu. Dia ada acara lain dan sebagainya. 好像聚会了，有那个信徒跟那个牧者人讲哦，他要见他，他讲不能了，我已经很多节目了。 Ini tidak seperti pelayanan Tuhan Yesus. 这样的啊，不像主耶稣的侍奉。 Tuhan Yesus melayani di sinagog, dia juga pergi ke semua tempat untuk melayani. 我们看主耶稣啊，他不单侍奉在那个会堂啊，他也是去很多地方侍奉。 Paulus melihat kota Efesus kota yang besar ya. 所以保罗看这个以弗所是很大的一个城市， Banyak orang Yahudi di situ. 有很多犹大人在那边 Dan，ada rumah pertemuan orang Yahudi. 也有很多犹大的那个会堂。 Dan mereka bertemu pada hari Sabtu ya, hari Sabat. 犹大人他们聚集的时候是在那个 礼拜六。 安息日，礼拜六， Dan Paulus datang ke situ setiap hari Sabtu. 所以每一个星期六，保罗就去到那边。 Dikatakan Alkitab selama 3 bulan ya. 圣经告诉我们，在3个月以内啊， Dan dia membuka kitab perjanjian lama. 他教他们，他打开那个旧约圣经。 Dan dikatakan dia memberitakan kerajaan Allah. 圣经告诉我们，他教他们管理那个上帝的国。 Orang Yahudi sudah tidak punya raja ya, setelah kerajaan selatan itu runtuh ya, nggak ada lagi raja. 犹大人那时候啊，他们没有王了，没有皇帝了，因为 Di Seleko. 从那个以色列国分散的时候，他们没有王了， Itu kira-kira 586 tahun sebelum Yesus lahir. 就是大概586年主耶稣出生以前。 Kenapa sekarang diberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga pada mereka?
所以为什么现在保罗要传给他们关于那个神的国、主耶稣的国？ Karena raja mereka yaitu Yesus Kristus 因为他们的王其实就是主耶稣基督， dan yang sudah disalibkan dan bangkit dari kematian. 已经被人家钉死十字架，然后从那个死亡复活的。 Jadi Paulus pertama-tama dia keluar ya, dia itu kabarkan Injil kepada semua ya sinagog yang ada di Efesus. 所以第一啊，就是那个保罗出去啊，他去到每一个会堂啊，他传那个福音， Memberitakan Yesus pada orang Yahudi ya. 传耶稣给那个犹大人。 Dan kalau kita lihat ya, mengabarkan Injil sudah sering kita dengar, tidak boleh kita malu. 我们常常听到了，如果我们传福音的时候啊，我们不可以羞耻啊。 Dan apa itu Injil kan? 什么是福音呢？ Kita sudah tahu ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 我们知道福音有4本书，就是马太、马可、路加、约翰， Ada 4 hal tentang Injil. 也有4点事情关于福音， Sederhana sekali ya. 很简单的， Masa 4 hal kamu nggak bisa hafal? 不可能单单4样东西你不能记得。 Pancasila aja 5 ya, ini hanya 4. 班加西拉有5点，这个单单4点， Kristus sudah mati untuk dosa kita. 所以福音单单有4点。第一，基督已经为我们的罪死； Yang kedua, bukti dia mati, dia sudah dikubur. 第二，证明他死，他被人家埋葬； Yang ketiga, dia pada hari Minggu dia bangkit dari kematian. 第三点，在礼拜天他从死人复活； Dan yang keempat, bukti dia bangkit, dia menampakkan diri mengunjungi murid-muridnya. 第四，证明他已经复活，他去探访他的那个门徒， Sangat sederhana, 就是很简单， seperti yang dicantumkan di traktat ini ya. 好像我们在那个福音单已经记住了。 Tapi hanya traktat ini ya yang isinya Injil bisa menyelamatkan orang loh. 但是你们知道吗？单单这样简单的福音单啊，能够救人啊， Nggak ada yang lain. 没有别个。 Dengan membawa ini kepada orang yang belum tahu Yesus, dia terima Yesus, dia diselamatkan. 如果我们单单带这个福音单啊，我们给那个还没有相信的人，他接受了，他相信啊，他就能够得救。 Jangan malu ya akan Injil Yesus. 我们不可以羞耻，因为那个传福音。 Yang kedua, jangan malas. 第二，不可以懒惰。 Yang ketiga, jangan macet kalau kita memberitakan Injil. 第三，不可以塞住啊。 Yang keempat, jangan mogok memberitakan Injil. 第四，不可以停下来传福 Paulus 音。 memberitakan Injil di rumah pertemuan orang Yahudi selama 3 bulan. 所以保罗他传福音在那个犹大人的会堂，在有3个月的时间。 Dan dikatakan Alkitab, berikutnya harus kenali ya pimpinan Roh Kudus. 第二点，在这个教会外面的师傅嘛，第二点就是要认识，要知道那个圣灵的带领。 Dan bagaimana pimpinan Roh Kudus pada Paulus? 圣灵怎么样带领保罗呢？ Dia sudah mengabarkan Injil, ternyata di sinagog orang Yahudi ada beberapa yang tidak mau percaya Yesus. 虽然保罗已经传福音在那个犹大人的会堂啊，但是还有一般人他们不能接受，他不要接受。 Ada sebagian yang percaya. 有一般呀，有一段人已经相信，但是有一半人不能。 Nah, 不要 Tuhan 相 Yesus 信。 berpesan pada muridnya, 所以主耶稣已经交代他的门徒， kalau kamu mengabarkan Injil, kamu ditolak, 主耶稣告诉门徒们，当你们传福音的时候，他们直接你们的时候， cepat-cepat meninggalkan kota itu, 你们就要快快离开那个城市， pergi ke kota lain. 去到另外的城市。 Sebelum kamu pergi, kebaskan debu di kaki kamu. 但是当你们还没有离开那个城市啊，你要把你们脚上的那个灰尘抖掉。 Kenapa? Karena ada beberapa orang Yahudi yang sudah tidak mau percaya Yesus, bahkan menghina Tuhan Yesus tuh. 因为那时候，当保罗传福音的时候，有一般人犹太人，他们不单单不要接受那个主耶稣，他们也看清啊那个主耶稣。 Dan Paulus 福音 tahu dia tidak boleh lagi lebih lama di situ. 所以保罗就知道他不可以再留下来在那边， Dia ikut perintah Yesus. 所以他就照样照主耶稣的命令做。 Apakah pengabaran Injil terhalang?
但是是不是那个传福音的工作那个停下来？ Bukan. 不是， Walaupun pintu di situ sudah ditutup, 虽然看见那边的门已经好像关掉一样。 pelajaran yang ketiga Tuhan buka pintu yang lain yang lebih besar untuk 第 Paulus. 三的功课，我们看上帝开更加大的门给保罗。 Yang ketiga kita pelajari, dia kumpulkan murid-murid yang percaya di tempat lain. 第三的功课，我们看保罗集结那个其他的门徒在另外的地方。 Dan inilah kali pertama Tuhan dirikan sekolah Alkitab di Eropa. 那个时候就是主耶稣通过保罗建立他第一间的那个神学院第一间的那个圣经学校。 Dan di situ dikatakan tempatnya bernama Tyrannus, ya, tempat yang besar. 圣经讲他的名在那边，就是在一个大厅，在特拉努那边。 Dan mereka belajar Alkitab loh, bukan setiap Sabtu tapi setiap hari, ya. 在那边，他们每一天不是每一个星期六，他们每一天学习圣经， Selama 2 tahun. 在2年的时间。 Dan saya percaya yang belajar Alkitab di situ ada sebagian adalah calon-calon hamba Tuhan, ya. 我自己相信，在那边学习圣经的人也是有很多，他们已经奉献自己要做那个上帝的仆人的。 Nah, gereja kalau punya sekolah Alkitab itu gereja yang sangat diberkati Tuhan, ya. 一个教会如果他有那个圣经神学就是一个很被上帝祝福的那个教会， Seperti gereja kita. 好像我们的教会。 Kamu tahu nggak gereja kita punya sekolah Alkitab? 你们知道不知道我们的教会有圣经学校？ Dengan belajar di sekolah Alkitab itu 3 tahun, orang Kristen yang percaya bisa dididik menjadi hamba Tuhan, pengabar Injil yang setia. 一个信徒们如果在圣经学校学了3年可以成为那个Menjadi hamba Tuhan yang setia, pengabar Injil yang setia. 就可以成为那个上帝的很忠心，还有传福音者的很忠心。 Kamu tahu nggak sekolah Alkitab ini lebih penting dari sekolah dokter, ya? 你们知道不知道那个神学院是比人家念医生更重要？ Kalau dokter hanya bisa sembuhkan sakit tubuh, ya. 因为医生单单能够医治我们的那个身体， Kalau sekolah Alkitab bisa membawa orang ke surga. 但是神学院就是圣经学校能够带领人家去到那个天国。 Di sini saya lihat keluarga saudari Sercin, ya. Ini yang depan saya nih, ya. 这里我们看见有那个血亲姐妹 Dulu 家庭， dia belum ke gereja, 以前她还没有来到教会的， mamanya belum ke gereja juga. 她母亲也还没有来到教会， Bagaimana dia bisa ke gereja? 她怎么样能够来到教会呢？ Karena murid sekolah Alkitab datang ke rumah dia. 因为我们的那 dia ngangguk-ngangguk kan? 个圣经神学的学生去到他家传福音给他， Bawa dia kemana? Bawa dia ke surga sekeluarga. 带领他们一家人去到哪里呢？就是带领他们一家人来见天国。 Sekarang suaminya belum percaya Yesus. 到现在他先生还没有相信主耶稣， Agak bandel, ya, kelihatannya, ya. Nggak mau dengar gitu loh. Ya. 比较硬性还不要听。 Sampai satu kali saya bawa dia ke dokter gitu. 有一天我带他的先生去医生， Dokter ini juga orang Kristen. 那个医生也是一个信主的人。 Dokter dia tanya dia, kamu sudah percaya Yesus belum? 那个医生就问他：“你信了耶稣吗 Dia bilang belum. ？”他讲还没有。 Nah, dokter ini pintar, ya. 这个医生就很厉害，讲话 Dia 很 bilang, 聪明。 ini kamu yang tunggu Yesus atau Yesus tunggu kamu gitu. 所以那个医生就跟他讲：“为什么你还不要信呢？是耶稣等你，还是你等耶稣呢？ Kalau Tuhan Yesus yang tunggu kamu artinya kurang ajar kan? Betul nggak? 如果耶稣等你就是说你很没有礼貌哦。 Ya seperti Tapi- Pak Jokowi nunggu saya kurang ajar loh sama dia. Dia nggak boleh nunggu saya harus nunggu dia gitu loh. 就是说，好像总统他等我，那个是很没有礼貌很没有礼一定要我等他的才 Nah, 对。 seperti kita ke gereja nggak boleh datang terlambat, ya. 就好像我们来到教会，不可以迟到哦。 Itu artinya Tuhan Yesus nunggu kita, ya.
意思就是耶稣等我们哦，如果我们迟到， Saya memuji Tuhan, jawabannya pas dia. Dia bukan bilang Yesus lagi nunggu saya, bukan. Saya lagi nunggu Yesus, dia bilang. 但是 Dokter kan tanya dia, kamu lagi nunggu Yesus atau Yesus lagi nunggu kamu? 所以当那个医生问他，你等耶稣或者耶稣等你， Dia bilang, saya lagi nunggu Yesus. Ya. 所以他讲，他就答应那个医生，他说我等耶稣 Itu 的， sopan artinya ya. 就是说他知道礼貌 Jadi 啦。 inilah sekolah Alkitab Tiranus ya. 所以这个特拉努的圣经学校就是这样。 Ada calon-calon hamba Tuhan yang dididik 2 tahun. 我相信在那2年以内，一定有那个要做上帝的仆人的那边学习 Tapi。ada juga orang biasa yang sekolah di situ. 但是在那边也是有普通的人去学习， Seperti sekolah Alkitab kita ada kelas malam ya untuk kita belajar ya. 就好像我们的圣经神学也是同样，我们有开晚上的那个 Kerja. 课程。 Tetapi di sini mengapa mereka tiap hari bisa belajar ya? 但是在这里，我们看为什么他们能够每天去学习呢？ Apa orang Kristennya pengangguran nggak ada kerja? 是不是那边的信徒们他们没有工作做的人？ Nah kalau kita di sini adakan sekolah Alkitab setiap hari, ada nggak yang datang kira-kira? 好像在这里，如果我们开那个神学圣经，每天来念的，有没有人会来读？ Kenapa di sini bisa? 但是为什么在这边保罗开的会难呢？ Kemungkinan menurut saya 照我来想啊， mereka belajar Alkitab tiap hari itu di jam makan siang. Nah, ya. 照 makan siang. 我来想啊，为什么会可能呢？就是可能他们来学习那个圣经是在他们休息的时间的时候，每一天， Seperti kota Ketapang ya. 就好像个大邦的城市那边， Jam siang mereka tutup toko, sore baru buka. 在个大邦啊，每一个开店的人啊，在那个中午的时候啊，就是休息的时间，他们就关店了。 Dan ini juga mungkin terjadi di Efesus ya. 所以在以弗所那时候发生的可能是这样。 Jadi waktu mereka kerja siang istirahat, mereka cepat-cepat datang ke tempat Paulus belajar Alkitab. 所以当中午的时候，他们休息的时候，他们可能就快去到那个特拉努那边来跟保罗学习圣经。 Selama 2 tahun di situ Paulus mengajar mereka. 在2年之内，他们保罗怎么样教授他们那个圣经？ Dan 2 tahun adalah waktu paling lama Paulus berada di satu gereja. 所以2年呢，就是给保罗最久的时间在一个教会。 Kita sudah belajar yang pertama, kabarkan Injil ya ke luar gereja. 所以在这个的第2段呢，我们已经写了。第一点就是要传福音给每一个教会， Baik ke Tifang. 每一个地方。 Yang kedua, kenali pimpinan Roh Kudus. 第二，我们要认识那个圣灵的带领。 Yang ketiga, kumpulkan orang belajar firman Tuhan. 第三，要聚集人，教他们那个神的话。 Yang keempat, terakhir, 第四的最后， apa akibatnya? 它的效果是什么？ Sudah melayani baik di gereja, melayani baik di luar gereja. 什么是它的效果？如果我们已经在教会里面和那个外面来侍奉， Kita hanya bisa menanam dan menyiram. 我们就单单可以种那个蓝水， Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. 给增长的就是主。 Kalau kita baca di Korintus pasal 19 ini ya, di kitab Kisah Para Rasul, 如果我们看这个使徒行传19章的时候， dikatakan Injil Tuhan Yesus itu diberitakan di seluruh Asia loh. 在那边讲主耶稣的福音已经传到全那个亚洲， Bukan hanya untuk orang Yahudi tapi juga orang yang bukan Yahudi. Itu artinya orang barat ya, orang kulit putih. 不单传了给那个犹大人，但是也传别种人，就是不是犹大人，就是那个西方人。 Nah, karena kerajaan Allah pernah digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti 2 hal ya. 主耶稣曾经讲过，那个上帝的国家是好像这2样东西， Di Matius pasal 13. 在马太13章。 Yang pertama seperti ragi ya. 第一就是很像那个面酵啊， Ya, kalau ibu-ibu pernah bikin roti, raginya itu sedikit sekali ya. 如 Beberapa 果你 gram ya. 们曾经做那个面包的，
就会知道这个面酵是放一点进去， Tadi dicampur dengan gandum 然后你放在那个粉里面， bisa kembang besar ya. 它会发展到很大。 Ini seperti pelayanan di dalam gereja, 所以这个比喻就是像教会里面的侍 yaitu 奉， mendewasakan orang Kristen, 就是 membuat orang Kristen itu dewasa dengan 就是要 dididik. 带领呀，要教训那个信徒们来生长。 Dikatakan 12 orang ya dewasa rohaninya. 就是在保罗做的时候，我们看有12个人成为那个生长。 Yang kedua, 第二的比喻 perkembangan di luar gereja 就是在这个教会外面的增长呢。 seperti satu biji sayur sawi ya, kecil sekali ya. 主耶稣就给一个比喻，就好像一个很小很小的种，就是这个芥菜的种， Nah, lebih kecil dari biji padi ya, biji sawi ya. 比那个米更加小。 Nah, kalau ditanam Tuhan Yesus bilang 如果这个芥菜的种我们拿来种， bisa tumbuh bukan hanya jadi sayur, 它会生了，不是单单变那个菜， tetapi tumbuh jadi pohon yang besar ya. 而是它会一直长到变很大的树。 Dan burung-burung bisa bersarang di situ. 然后啊，那个天鸟也能做那个窝在它那个树上。 Inilah yang terjadi di hal yang keempat ya. 所以这个就是第四点，我们学习到， Dari gereja Efesus ya, gereja-gereja di tempat sekitarnya berdiri. 就是从一个以弗所的教会，它周围的地方也是建立了很多教会。 Dan kalau kita melihat Alkitab, 如果我们看圣经， ada 2 gereja yang sangat khusus ya. 有2个很特别的那个教会。 Kenapa? Karena di Eropa, gereja Korintus menerima 2 surat dari Tuhan Yesus. 第一就是在欧洲，就是在格林多的教会啊，他接受2个书信，从保罗， Dari Tuhan Yesus melalui Paulus ya. 从主耶稣接受，通过保罗接受这个2个书信， 1 Korintus, 2 Korintus. 就是格林多前书和那个格林多后书。 Gereja Efesus juga mendapat 2 surat dari Tuhan Yesus 另 loh. 外这一间的就是以弗所的教会也是接受2封信， Yang pertama lewat Rasul Paulus, surat Efesus. 也是接受主耶稣的2封信。第一通过保罗，就是说以弗所书。 Surat kedua di mana ya? 第二的是在哪里？ Ternyata di kitab Wahyu pasal 2. 就是记在启示录第2章。 Tuhan Yesus ya di pasal 2, pasal 3 Wahyu menulis 7 surat kepada 7 gereja. 因为在启示录第2到第3章，主耶稣寄那个7封信给7间教会， Melalui Rasul Yohanes 通过那个使徒约翰。 yang usianya hampir 100 tahun ya. 使徒约翰就是在那时候，他差不多要100岁的时候， Dan Efesus adalah surat yang pertama dari 7 surat itu. 所以寄给7个教会7封信，但是第一的就是寄给那个以弗所的教会。 Dan kalau kita melihat kemungkinan Efesus lah yang mengirim ya penginjil ke kota lain sehingga gereja-gereja yang lain ada 6 gereja berdiri di situ di Asia. 所以我们如果看呢，有可能就是从这个以弗所的教会，他们差派人传福音，才在他的周围能够再建立另外6个教会。 Makanya Alkitab mengatakan melalui gereja Efesus ini Injil Yesus itu diberitakan di seluruh Asia. 所以圣经告诉我们，就是通过这个以弗所的教会，在 Injil Tuhan Yesus diberitakan ke seluruh Asia. 所以主耶稣的福音才能够传到全亚洲。 Dan kita melihat gereja mana saja, ada 6 gereja di situ. 所以除了以弗所，还有6个教会是什么教会呢？ Wahyu pasal 2 pasal 3. 就是记在那个启示录第2到第3章。 Gampang diingat ya. SPT, ya, SPL ya. 其他6个啊，在印尼文是很容易记，就是我们来用短讲就是 SPT、 SPT, SPL. SPL、 SPT, apa itu SPT?
SPT 就是三个是什么？三间教会是什么？ Gereja setelah Efesus itu namanya Smyrna. 除了以弗所，第一的就是叫 Semena， Ya, seperti dulu ada kasus Mirna, namanya sama ya, Smyrna ya, dari kata Mirna ya. 第二的就是 Semena， Kemudian yang berikutnya gereja apa? Pergamus ya. 第二就是叫别迦摩， Yang ketiga gereja Tiatira. 第三就是说第四的就是推拉， Itu SPT ya. 就是这个三间SPT SPL, 然后还有三间 SPL 是什么？ Sardis, 沙迪、 Philadelphia, 菲拉铁费， Laodikia. 最后第七就是第六，就是老底甲。 Jadi dari gereja Efesus berdiri 6 gereja. 所以从这个以弗所以外，再建立了6间教会。 Artinya kalau Tuhan Yesus mendirikan satu gereja, dia mau di tempat lain berdiri gereja-gereja. 意思说，如果主耶稣已经建立了一间教会，他要在他的周围再建立很多教会。 Dia nggak mau kalah dengan BCA ya. Itu ada BCA. 主耶稣不要对那个别解阿叔Nggak mau kalah dengan Indomaret. 好，还是那个叔父在这个印度马来， Kenapa? 为什么？ Gereja bukan hanya berdiri di sini, 因为主耶稣不要单单在这里建立一个教会， dia ingin ya berdiri di mana? Di Desa Kapur ya, di Parit 2, di Kuala 2, di seluruh Indonesia. 所以主耶稣不要单单这个古博拉亚也有一间教会，他也是有要这个在Desa Kapur、Parit 2， Ya. Begitu banyak tempat ya, 主耶稣要建立在很多地方， supaya orang yang ada di semua tempat bisa percaya Yesus. 要使到全部的人在那个全部地方可以信主耶稣。 Kamu bertanya, mungkin nggak ya? 所以我们可能会想，这个有可能吗？ Kenapa mungkin? 是有可能的，为什么？ Karena Tuhan Yesus yang akan mendirikan loh. 因为主耶稣自己建立的。 Kalau Tuhan Yesus mendirikan pasti bisa. 如果主耶稣建立，必定会。 Tetapi kita harus ya belajar seperti gereja Efesus. 但是我们要学习从这个以弗所的教会， Ada orang di antara kita yang mau menjadi hamba Tuhan ya. 必定要有其中从我们这里要做上帝的仆人。 Di sini banyak anak-anak muda ya. 这里很多年轻人， Kiranya Tuhan ya menggugah kalian mau jadi hamba Tuhan. 希望上帝通工感动你们来在做那个神的仆人。 Dan kalau kamu menjadi hamba Tuhan, 如果你做了神的仆人， sudah belajar di sekolah Alkitab, 已经学习了在那个圣经学 bisa 校， dikirim ke kota-kota lain untuk mengabarkan Injil dan mendirikan gereja Yesus 所 ya. 以教会就可以差派你去到另外的城市来建立、来传福音。 Kamu tahu gak, mendirikan satu gereja lebih penting daripada mendirikan satu negara. 你知道不知道？能够建立一间教会是比建立一个国家更重要。 Lebih penting daripada negara berdiri karena negara sementara. 为什么会比一个国家重要？因为国家是暂时的， Negara berdiri, negara jatuh. 有很多国家已经起了，但是再掉下去， Gak ada yang abadi. 没有永远的。 Tetapi gereja Tuhan Yesus 但是主耶稣的教会 selama-lamanya. 是永永远远。 Dan kita sudah belajar 2 hal ya. 所以今天早上我们已经学习了2个功课， Bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. 怎么样？主耶稣怎么样建立他教会？ Setelah gereja berdiri, dia kirim ya gembala sidang. 当他建立了他的教会，他就记他的那个牧者人。 Dan di gereja Efesus Tuhan Yesus ya dirikan sekolah Alkitab yang Aha. pertama. 在以弗所的教会，主耶稣建立第一间他的那个圣经神学 Dan di 圣 situ 经学校， mereka belajar 2 hal dalam melayani. 在那边他们学习2样事情，在那个侍奉里面。 Yang pertama, pelayanan di dalam gereja, 第一就是在教会里面的侍奉， yaitu datang ke Efesus oleh Rasul Paulus ya, dia datang 第一 sendiri. 就是要去到以弗所。 Yang kedua, dia dewasakan orang Kristen di situ.
第二，要把那个信徒们的信心带领他们增 Yang 长。 ketiga, dia doakan mereka supaya menerima karunia 第 rohani. 三，就是要为他们祷告，让他们也是领受到那个恩赐。 Itu pelayanan dalam gereja. 这三点就是在教会里面的侍奉， Itu belum cukup. 那个还不够。 Dia melayani di luar gereja, 保罗也在教会外面侍奉， yaitu dia kabarkan Injil ya di sinagog selama 3 bulan. 就是主耶稣在那个犹大人的会堂，保罗保罗在犹大人的会堂教他们3个月的时间， Yaitu mengabarkan Injil. 传福音给他们。 Tetapi ada sebagian percaya, ada beberapa tidak percaya. 虽然有一般人相信，也有一般人不相信。 Yang tidak percaya ini bahkan menghina Tuhan Yesus ya. 这一般人不相信的，他们而且还要背主耶稣的名。 Dan mereka itu ya dipisahkan oleh Paulus, dikumpulkan belajar firman di tempat yang bernama Tiranus. 相信的人，保罗就拒绝他们，带他们去到那个特兰努的大厅那边学习圣经， Setiap hari ya, 每一天学习， dan mereka belajar selama 2 tahun. 在2年的时间里面， Dan kita melihat ya akibatnya bagaimana. 然后最后我们就看到他那个的效果是什么？ Dikatakan Injil Tuhan Yesus itu diberitakan di seluruh Asia. 圣经告诉我们，主耶稣的福音已经传到全那个亚洲， Bukan hanya ya orang Yahudi, tetapi orang bukan Yahudi percaya Yesus. 直到不单单那个犹大人，不是犹大人，他们也相信了耶稣。 Mari kita percaya hal ini bisa terjadi ya di tengah-tengah kita. 我们也是要来相信这样的事情也能够发生在我们的中间。 Karena banyak tempat ya di Kalimantan Barat ini yang bisa kita injili. 因为在这个西郊也是还是很多地方我们可以去传福音的， Begitu banyak tempat tapi pekerjaannya sedikit. 地方是很多，但是做工的人是很少。 Karena itu berdoa supaya Tuhan menggerakkan orang-orang muda untuk menjadi hamba 所以我们 Tuhan. 要祷告，使到上帝感动很多年轻人来成为那个他的仆人， Menjadi hamba Tuhan adalah hal yang paling bagus di mata Tuhan ya. 成为神的仆人就是最好的一个工作。 Karena mendirikan satu gereja lebih penting daripada mendirikan satu negara. 因为能够建立一个教会是比建立一个国家更重要。 Kenapa? 为什么？ Karena gereja itu selama-lamanya, 因为教会是永永远远的， negara sementara. 国家是暂时的。 Berdiri runtuh, berdiri runtuh. 有很多国家已经建立了，但是后来倒下来，倒下来。 Gereja sekali berdiri selama-lamanya. 但是教会不一样，我们一建立了一个教会，它的效果是永永远远。 Apa itu gereja? Bukan gedungnya, 教会不是它的那个教堂哈， tetapi orangnya 但是他的信徒们， yang 他 sungguh-sungguh 的人里面， percaya Yesus ya. 真正信耶稣的人， Yang percaya Yesus membawa orang yang belum percaya. 信了耶稣的人就带别个人还没有相 Dan 信 sudah 的， percaya membawa orang lain percaya. 然后他如果相信了，他再带别个还没有相信的人， Itulah gereja. 那个就是叫教会。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Thiên父上帝，我们感谢你， Bapa di surga, kami mengucap syukur 我 kepadamu. 们可以学习怎么样主耶稣基督建立他的教会。 Kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. 我们感谢你，我们能够有这样的机会，在这个时候来出去传福音。 Kami mengucap syukur kepadamu pada zaman ini kami masih bisa keluar memberitakan Injil. 我们在你的教会也可以学习你的话， Dan di dalam gereja kami boleh belajar firman Tuhan. 求你帮助我们每个人， Kami mohon Tuhan menolong setiap kami 让我们能够明白你的旨意。 supaya kami mengerti kehendak 我 Tuhan 们也要出去被主耶稣差派来传福音。 dan kami juga menjadi orang yang rela diutus keluar oleh Tuhan Yesus. 天父，我们知道我们是软弱的人， Bapa, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah. 很多做不对你的圣经的事情，
Kami seringkali tidak melakukan firman Tuhan. 求你赦免我们的罪， Ampunilah kami. 求主耶稣宝血洗净我们的罪， Kiranya darah Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosa kami. 给我们力量来荣耀你的圣名。 Berikanlah kami kekuatan untuk memuliakan namamu yang kudus. 我们这样祈求祷告，奉主耶稣的名， Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.